Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi pada malam ini kita sambung ke surat 9, menyambung latihan yang ke-7. Baik, kita masih lagi dalam latihan yang ke-7, latihan membina ayat, membina soalan menggunakan hamzah istifham a bergandingan dengan am. Jadi nombor 1, nombor 2 dah kita buat minggu lepas. Nombor 3 ya. Nota kita muka surat 9. Kemudian mumarridatun. Jadi kalau kita tanya awak ni doktor ataupun seorang jururawat, jadi kita guna a depan. Okey. Terus kita masuk atabibatun. Okey, atabibatun. Anti, bukan anta, silap saya, anti. Atabibatun anti, kemudian am. Okey. Mumarridatun. Jadi dia akan dahulukan, selepas a dahulukan pilihan sama ada doktor tak ataupun jururawat. Lepas tabibatun barulah masuk anti. Jadi kalau kita guna anti tabibatun, soalan tu difahami, cuma struktur bahasa Arab yang standardnya, maknanya uslub yang standardnya telah pun dilanggar. Okey, tidak menepati standard. Jadi sepatutnya beginilah. Arba'ah hum nasara. Okey, hum mereka tak? Nasara orang-orang Nasara. Okey, Yahudun orang-orang Yahudi. Baik, Nasara ni jamak ya. Jamak kepada Nasraniyun. Dalam bahasa, dalam terjemahan moden diterjemah sebagai Kristian. Zaman moden ni lah. Okey, Yahudun dia jamak. Okey, kalau seorang Yahudi disebutnya Yahudiyun. Baik. Jadi soalannya akan berbunyi begini ya. Anasara. Okey, hum. Anasara hum am Yahudun. Huruf ya ni kalau kita kosongkan, ia akan berfungsi sebagai huruf mat alif. Jadi kalau tak ada baris ra ni kosong, tak ada baris atas pun kita akan baca Nasara. Kalau kita letak titik, nah dia akan jadi ya sungguhlah. Tapi salah. Baik, khamsah yang kelima, hadza, kemudian masjidun, berikutnya madrasatun. Jadi kita akan buat ayat masjidun hadza. Okey. Jadi ismu isyarah kita letak lepas masjidun. Masjidun hadza
Jadi jantina masjidun, nah dengan hadza ni dia kena samalah dulu. Walaupun pilihan yang belakang tu muannas tak ada masalah. Yang depan tu sekurang-kurangnya depan ni kena samalah. Masjidun hadza am madrasatun. Okey. Jadi kalau ada yang buat soalan ahadza masjidun, orang faham tapi uslubnya itu kurang tepat. Sittah hadhihi, ke ini sayyaratul mudir, kereta al-mudir, pengetua. Nah, sebelah dia sayyaratul mudaris, kereta guru. Jadi bila kita buat soalan as-sayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarris. Okay. Jadi soalannya berbunyi sayyaratul mudiri, barulah letak hadhihi. Jadi jangan buat hadha, sebab hadhihi ni dia sama jantina dengan sayyarah. Am sayyaratul mudarrisi. Sab'ah, yang ke-8, anta, yakni anta lah ya, sebab yang belakang tu muzakkar. Berikutnya mutazawwijun, dah berkahwin, married. Okay, last sekali azabun, masih bujang. Okey, jadi kita boleh buat ayat mudah ya. Mutazawwijun anta am azabu. Mutazawwijun anta am azabu. Azabun pastikan za ya, bukan zal. Kalau kita baca dengan zal, yang sama rumahnya dengan dal, cuma bertitik. Itu makna lain. Baik. Hunna, mereka perempuan. Berikutnya khalatuka. Okay, mak saudara. Ramai ni. Awak. Ammatuka, mak saudara juga. Tapi antara khalat dengan ammat bezanya, kalau khalat maksudnya mak saudara sebelah mak. Kalau ammat maksudnya mak saudara sebelah ayah. Jadi kita akan buat soalan. Akhalatuka. Okey. Akhalatuka. Hunna. Hunna di sini ya. Jadi dhamirnya betul lah, jantinanya sama, bilangan pun sama. Sebab khalat ini jamak. Okey, kalau kita buat hiya tak boleh lah. Akhalatuka hunna am. Okey, ammatuka. Jadi kalau kita tanya yang depan kita, tak, muannas perempuan, bolehlah kita guna akhalatuki. Tidak ada masalah. Baik, kataan khalat ila jamak. Kalau mufrad, khalatun. Okey, khalatun. Ammat jamak. Okey, yang ini jamak. Mufradnya ialah ammatun. Jadi kita ulang balik, khalatun ni mak saudara sebelah mak. Ammah mak saudara sebelah ayah. Ini bezanya sebab kadang-kadang perlu dibezakan, sebab dalam bab status wali, ranking wali, dia ada sebut khal
dengan am. Kalau am, bapa saudara sebelah ayah. Jadi dia ada hak untuk bertugas sebagai wali. Tis'ah huwa, patu Pakistan, patu Iran. Negara Pakistan macam biasa, Arab tidak menyebut dengan alif lam. Pakistan. Samalah dengan Iran, Arab tak sebut ya dengan alif lam. Tapi negara sebelah dia ada alif lam. Apa dia? Al-Iraq. Kalau kita aja Melayu, tidak, Iraq dengan Iran tu beza Q dengan A. Tapi kalau Arab, Iran, itu tak ada alif lam. Kalau negara Iraq ada Al-Iraq. Jadi nak letak alif lam ataupun tidak, kita akan rujuk kepada penggunaan negara Arab. Penggunaan orang Arab. Taib. Baituka qaribun ba'idun. Ba'id, qarib dekat. Ba'id jauh. Jadi kalau buat soalan macam mana? Guna ala ya. Aqaribun. Baituka. Baik, kataan qarib diguna dengan jantina muzakkar sebab dia ada kaitan dengan bait, rumah. Kataan bait, bayata, ditulis bayata dalam bilangan mufrad. Ketika mufrad tidak ada pun ta marbutah, maka dihukumnya muzakkar, qaribun muzakkar. Aqaribun baituka am ba'id. Jadi tuan-tuan kalau bercakap macam ni, orang Arab dengar tu bermakna dia tahulah kita belajar nahwu. Kalau dia jawab, kalau dia bercakap baituka qaribun au ba'id. Orang Arab ni dia tahu kita ni tak belajar mana nahwu. Cuma kita boleh bercakap saja. Tayyib. Samaniyah, latihan berikutnya yang ke-8. Ta'ammal al-amthilatal atiyata li dhu. Ta'ammal, perhatikan al-amthilatal atiyata, contoh-contoh berikut berkait dengan dhu. Perkataan ta'ammal, saya baca lam tu mati sebab saya waqaf. Kalau saya sambung, kita akan baca ta'ammalil amthilata. Untuk maklumat tambahan, ta'ammal ini madinya ialah ta'ammal. Madinya ta'ammal. Telah memerhati. Ta'ammalani fi'lun madhi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Kalau kita ditanya apa huruf tambahan? Ta. Kemudian mim berganda, dibuang satu, diganti dengan syaddah. Apa wazan dia? Dafa'ala. Jadi alhamdulillah lepas ni kita boleh jawablah ya. Apa huruf tambahan, apa wazan dia. Baik, macam mana kenal ini fi'il madhi? Huruf akhir iaitu lam dibaca bahagian atas. Baik. Kalau mudhari' macam mana? Ya ta'ammalu. Tayyib. Macam mana kenal fi'il mudhari'? Ada tambahan di awal. Iaitu huruf ya. Lagi, melalui baris. Ini huruf tambahan. Melalui baris, huruf akhir bagi depan. Dia kenal fi'il mudhari' secara basicnya, huruf akhir bagi depan. Mudah. Tayyib. Ya, amar macam mana? Nak bantu amar, seperti yang kita belajar dulu.
Dia kata datangkan fi'il, tulis balik fi'il mudhari' tapi pilih bahagian anta. Anta tata'ammalu. Okey. Anta tata'ammalu. Ini huwa. Ini anta. Dia buang anta yang pertama. Ta yang pertama memberi makna awak. Kemudian kita matikan huruf akhir. Nah, jadi kita hanya perlu 3 langkah. Langkah pertama tulis fi'il mudhari', pilih bahagian anta. Yang kedua buang anta. Yang ketiga kita matikan huruf akhir. Hidup kita matikan. Kita try sebut sudah apa boleh sebab dia mula dengan huruf yang berbaris. Maka inilah dia amal. Kita amal. Jadi kalau kita baca sambung bila jumpa dengan alif lam, lam yang mati ini Arab hidupkan dia untuk mudahkan sebutan. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Okey, li dhu. Baik, dhu ni tuan-tuan, kita pernah bincang dahulu dalam saya rasa dalam buku yang kedua dulu. Kita bincang ada satu tajuk yang pernah saya sebut al-asmaul khamsah. Okey. Kata nama berlima. Al-asmaul khamsah. Satu tajuk dikenali sebagai al-asmaul khamsah. Dalam banyak buku tajuk ini dikenali al-asmaul khamsah. Kata nama berlima. Bermakna ada 5 kata nama. Ada sebahagian buku disebutnya al-asma'u sittah. Ada 6 katanya. Disebabkan satu tu bila kita terjemah ada makna yang kurang elok sikit, maka ahli-ahli bahasa kata cukuplah sebut 5. Baik. Yang kita belajar, yang pertama apa dia? Dulu Abu. Okey, dalam fi halati raf'i ketika marfu' baca Abu. Tapi dengan syarat dia menjadi mudhaf. Lepas Abu ni adalah mudhaf ilaih. Okey, kalau mansub kita akan baca Aba. Okey. Kalau majrur kita baca Abi. Semuanya dengan syarat menjadi mudhaf. Lepasnya ada mudhaf ilaih. Okey. Yang kedua akhu, saudara. Pun sama, lepas akhu ni dia mesti ada mudhaf ilaih. Kalau mansub dia akan baca akha. Okey, kalau majrur baca akhi. Gitulah. Yang ketiga hamu. Makna apa hamu? Pak mertua. Pun sama, mesti ada mudhaf ilaih. Kalau mansub kita baca hama. Kalau majrur baca hami. Okay. Yang keempat fu. Okey, makna anggota badan kita iaitu mulut. Okey, kalau marfu' fu. Okey, kalau mansub fa. Okey, kalau marfu' majrur fi. Dengan ya. Dan last sekali iaitu zu. Zu ni maksudnya yang mempunyai, yang memiliki. Al-marfu' zu. Okey. Kalau mansub za. Kalau majrur zi. Sebab itu kadang-kadang kita jumpa dalam riwayat hadis disebutnya qala Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah. Kadang-kadang bila Nabi bercakap dengan Abu Hurairah, Nabi kata ya Aba Hurairah. Okey. Kita riwayat hadis hari ini diriwayat daripada an Abi Hurairah. Jadi dia akan berubah mengikut posisi dan sebab. Jadi pengarang ambil satu iaitu zu,
Okey, dhu, zal dengan waw. Jadi zal dengan waw ni mesti datang sebagai mudhaf. Okey, lepas dia mesti ada mudhaf ilaih. Kalau guna dhu, zal, waw, mesti dhu ni hukumnya marfu'. Baik. Contoh yang pertama, mudiruna dhu lihyatin tawilatin. Mudiruna, okey, pengetua kami, mudir pengetua lelaki lah. Okey, kalau sekolah rendah, guru besar. Ya, kalau sekolah agama sebut mudir juga. Kalau syarikat mungkin pengarah. Bergantung kepada tempat. Mudiruna, pengetua kami, zu, mempunyai lihyatin, janggut, tawilatin, yang panjang. Okey, sebab apa dia baca zu? Sebab apa tak baca za? Sebab apa tak baca zi? Jawapannya ialah mudir dalam ayat ini merupakan isim. Mudir bukan fi'il, bukan huruf. Mudir ialah isim. Dia mulakan ayat dengan isim. Tapi isim yang pertama akan di-i'rab sebagai mubtada. Okey, merangkap mudhaf. Mudhafun ilaih. Okey, pengetua kami. Okey, nak cerita tentang apa dia? Maka zu ini di-i'rab sebagai khabar. Okey? Jadi khabar hukumnya marfu'. Jadi zu ni tergolong dalam al-asmaul khamsah, marfu'nya bukan dengan baris, tapi marfu'nya dengan huruf. Huruf apa? Huruf waw. Zu lihyatin. Jadi kataan lihyah ini di-i'rab sebagai mudhafun ilaihi. Bila sebut mudhafun ilaihi, maka sudah pasti khabar ini merangkap mudhaf. Okey, jadi tuan-tuan tak akan jumpa orang baca mudiruna dzu lihyatan. Dzu lihyatun tak ada. Kalau dengar juga tu dia tak belajar nahwu lah tu. Okey. Tayyib. Sebab tu kalau kita tengok dalam nama-nama orang antaranya Zulkifli. Kita pun dah biasa dah sebut. Nama apa dia? Zulkifli. Zu patah yang pertama, Al-Kifli patah yang kedua. Digandingkan sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Dijadikan nama orang. Jadi Zulkifli, Al-Kifli itu mudhaf ilaih, lam baca bawah. Okey. Kita nak describe macam mana dia punya janggut dia panjang ke pendek. Jadi pengarang kata janggutnya panjang. Jadi panjang apa dia? Tawilah. Maka tawilah ini sifat kepada apa? Kepada janggut ni. Maka mudhafun ilaih ini dia akan merangkap pula sebagai mausuf. Okey. Tawilah berfungsi sebagai sifat. Berfungsi sebagai sifat. Maka sifat barisnya akan ikut baris mausuf. Jadi ayat ini dah lengkap dah kita kena tahu. Baik. Jadi kalau tanya kita sebab apa baca zu, di sini zu di i'rab ada berfungsi dalam i'rab sebagai khabar. Baik. Ithnani, contoh yang kedua. Hadha daftaru, buku tulis ini, hadha daftaru, ini tak ada lagi khabar. Okey. Apa dia? Dzu waraqin musattar. Buku tulis ini mempunyai waraqin, kertas, okey, musattar yang siap bergaris. Kertas yang bergaris. Ada buku di petak, ada buku di kosong saja. Yang ni yang waraqin, kertasnya musattar.
Maksudnya yang bergaris. Okey, baik. Jadi dalam ayat ini kita lihat patah yang pertama bukan fi'il, bukan harf, bukan zarf. Okey. Patah yang pertama tu bukan fi'il, bukan harf. Yang diguna ialah isim daripada kategori ismu isyarah. Hadha kata tunjuk. Isim lah. Namanya ismu isyarah. Hadha daftar. Kalau tuan-tuan jumpa macam ni, tak, jangan kata ini ayat. Dia belum lengkap. Okey? Sebab tidak ada lagi khabar. Terjemahnya macam mana? Buku tulis ini, terjemahnya terbalik. Okey? Hadha daftar. Jadi patah yang pertama ini, isim ini akan berfungsi dah di i'rab sebagai mubtada. Tersusun banyak isim. Okey, mudah saja. Isim yang pertama mesti mubtada. Okey? Jadi setiap mubtada mesti ada khabar. Adakah daftaru khabar? Tidak. Baik, khabarnya ialah dzu. Ini khabar. Nak cerita tentang yang depan. Dzu waraqin. Mempunyai kertas. Okey, musattar. Yang bergaris. Jadi bacanya waraqin musattarin. Nukah. Baik. Jadi kalau tanya kita mana mubtada, ringkasnya hadha mubtada, mana khabar, ringkasnya dzu ni khabar. Dan yang lain Ustaz, apa dia? Okey. Walaupun ada tajuk yang kita boleh bincang lagi dalam kelas kita, tak apalah saya sebut sikit untuk melengkapkan yang kosong ini. Nak letak fungsi bagi yang kosong-kosong ni. Jadi daftar ini tuan-tuan, insya-Allah akan datang kita akan belajar tajuknya namanya badal. Okey. Badal ni dia akan ikut hukum sebelum. Hadza duduk di awal ayat, maka hukumnya marfu'. Badal pun marfu'. Marfu' kalau huruf tu nak menerima baris, maka marfu' tu mestilah dengan baris depan. Okey. Baik. Dzu marfu'. Marfu'nya dzunya khabar, hukumnya apa? Marfu'. Marfu'nya bukan dengan baris tapi dengan huruf waw. Khabar ini juga merangkap. Okey, mudhaf. Okey. Manakala waraqin ialah mudhafun ilaih. Merangkap sebab ada sifat mausuf. Okey. Manakala musattar ialah sifat. Ada orang dia guna istilah na'tun. Nah, ini disebutnya man'ut, benda sama je. Okey, alhamdulillah. Salasah yang ketiga, Ahmad talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmad talibun dzu ilmin wa khuluqin. Baik, jadi kita belajar ni kali ni saya nak belajar mengajar secara pelan-pelan. Okey, supaya semua dapat faham. Okey, Ahmad. Dimulakan ayat dengan Ahmad. Ahmad ni memang sah isim. Ahmad di sini isim. Tuan-tuan, Ahmad ni kadang-kadang dalam ayat tertentu tak mengikut kehendak kita lah. Jadi dalam ayat tertentu barangkali Ahmad ni dimaksudnya saya puji. Maksudnya tapi di sini dengan makna dengan berfungsi sebagai isim. Ayat ini maksudnya Ahmad di sini nama orang. Okey, bukan saya puji. Kalau kita nak makna saya puji, kita boleh buat ayat jumlah fi'liyah.
Ahmadullah, saya puji Allah, ala ni'amihi, di atas kurniaan nikmatnya. Itu ayat lain lah. Ahmad talibun. Ahmad seorang pelajar. Jadi jantinanya sama. Ahmad seorang, nak talibun pun seorang. Okey. Ahmad ni patah yang pertama, duduk di awal, maka di-i'rab sebagai mubtada. Okey. Talibun patah yang kedua. Bila menepati syarat-syarat untuk jadi khabar, maka talibun ni khabar. Jadi dengan dua patah ini tuan-tuan, kita dah boleh noktah dah. Ahmad is a student. Ahmad seorang pelajar. Ini dah ayat lengkap dah ni. Jumlah mufidah. Okey. Jadi sebab apa saya kata dah jumlah mufidah melengkapi syarat dia. Dan kita dah belajar dulu mubtada dengan khabar mesti memenuhi 4 aspek. 3 mesti sama, tak satu aspek berlainan. Apa yang samanya? Bilangan sama. Jantina sama. Hukum yakni baris sama. Yang bezanya apa? Mubtada ma'rifah, tak khabar nakirah. Nakirah tak ada alif lam. Ma'rifah boleh guna nama orang. Okey. Baik. Jadi kita boleh noktah ayat yang lengkap. Jadi pengarang tambah zu kat belakang itu. Ahmad talibun zu. Zu di sini tuan-tuan, jangan i'rab sebagai khabar lagi. Dia di sini zu ni, okey, i'rabnya ialah sifat. Pelajar macam mana? Nah, pelajar yang mempunyai. Jadi perkataan talibun di samping dia di-i'rab sebagai khabar, dia juga mausuf. Tak, khabar hukumnya marfu', ditanda dengan baris depan. Okey, zu sifat. Sifat dia akan ikut mausuf. Kalau mausuf itu marfu', maka sifat pun marfu'. Jadi zu marfu'nya bukan dengan baris, marfu'nya dengan waw. Okey, zu ilmi. Dah baca ilmin apa sebab? Ini di-i'rab sebagai mudhafun ilaih. Tuan peganglah ni ya. Lepas zu mesti mudhaf ilaih. Jadi kalau saya sebut mudhaf ilaih, zu ni di samping dia sifat kepada talib, dia juga mudhaf. Gitulah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak berhenti di sini pun dah okey dah. Tak ada masalah. Jadi pengarang tambah lagi. Dia pelajar yang mempunyai ilmu, maksudnya yang berilmu, nak ditambah lagi. Dan tak khuluqin, dan pelajar yang berakhlak mulia lah. Jadi khuluqin, yang mempunyai ilmu dan yang mempunyai akhlak bagus. Okey. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Boleh. Dia kalau kita tengok ni, maknanya kita kena faham maknanya baru kita tahu tentang i'rab dia Ustaz ya. Kalau kita banding dengan atas kan, pada bawah ni Ahmad Toleh. Kalau tidak, mana kita tak boleh jumpa ni sebab macam seolah macam sama dengan atas dia tu. Ya, betul. Ya. Jadi kalau kita boleh faham maknanya, itu yang terbaik lah. Tapi kalau kita kurang faham makna, tapi kita tengok dari segi peraturan nahunya. Ahmad itu ma'rifah. Kemudian talibun dibaca dengan tanwin. Pengarang letak tanwin. Talibun. Ini sah nakirah. Jadi kalau yang depan tu ma'rifah, yang belakang tak ada alif lam nakirah, dibaca lagi dengan tanwin, memang sah talibun itu khabar. Jadi kita akan baca, terjemahannya Ahmad itu seorang pelajar. Gitulah. Jadi kalau faham makna lagi baguslah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Baik. Jadi kalau ada orang baca kan, Ahmadu talibun za. Tak, ada pun zi. Salah. Sebab apa? Sebab zu tu dia mengikut hukum talibun. Gitu. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam surah
surah apa ya? Al-Kahfi. Dah. So Al-Kahfi ada satu cerita, slot cerita itu tentang Dzulqarnain. Okey. Kalau tak silap saya, permulaan tentang kisah Dzulqarnain bermula ayat 83. Jadi kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, ayat 83 tu dia mula start kisah Dzulqarnain. Kita biasa sebut apa? Dzulqarnain. Sebab itu dah jadi macam bahasa Melayu dah. Baik. Jadi kalau tuan-tuan rujuk dalam Quran ayat 83, saya tulislah sini ya. Ini saya tulis mengikut resam Quran. Okey. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Kalau tuan-tuan perhatikan resam, kita nak bincang tentang resam panjang. Cuma kalau tuan-tuan perhatikan tentang resam, memang ada sedikit kelainan, perbezaan antara resam biasa yang kita sebut resam imla'i dengan resam Uthmani yang terlibat dengan ayat-ayat Quran. Jadi yas'alunaka ni huruf sin dia ada 3 gigi dah ombak. Sepatutnya lepas gigi yang ketiga barulah rumah hamzah. Tapi dalam Quran tidak. Okey, huruf sin ni dia kongsi. Huruf yang ketiga ni dia kongsi rumah hamzah. Ini resam Quran. Jadi kenapa begitu? Ahli-ahli Quran lebih arif lah. Kadang-kadang dia juga berkait dengan dengan cara bacaan, dengan qiraat. Kalau tuan-tuan buka dalam surah yang lain seperti surah Az-Zukhruf, ada tulisan yang ditulis kelihatannya sangat berbeza dengan resam imla'i, tapi di situ mesti ditulis begitu. Sebab apa? Sebab memberi dua wajah cara baca untuk qiraat. Baik, kita baca itu. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kamu wahai Muhammad, Dzul Qarnain, berkenaan. Ini maksudnya berkenaan. Okey. Dzul Qarnain. Jadi ini nama orang ni lah. Jadi lepas an datangnya zi. Lepas an zal ya. Bukan zal waw. Kalau zal waw dia mesti marfu'. Kalau zal alif mesti mansub. Jadi lepas an isimnya mesti ismun majrur. Jadi dia ni kena guna ya. Jadi kalau tuan-tuan buka lagi dalam surah Al-Kahfi, dalam ayat yang ke-86. Ayat 86. Ya. Ayatnya hatta idza tu saya ambil yang hujung dah. Qulna ya dzal qarnain. Ayat ni bunyi apa? Qulna ya dzal. Dia baca ya dzal. Tidak baca ya zi. Tak baca ya zu. Dia terikat dengan tajuk lain yang kita akan belajar akan datang, iaitu tajuk ya. Ada tu an-nida. InsyaAllah kita akan sampai. Sama dalam ayat yang ke-94 juga dalam surah Al-Kahfi. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj.
Mereka kata, wahai, kita terjemah, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka melakukan kerosakan di atas bumi. Jadi dalam Quran tempat tertentu baca zi, tempat yang lain baca za, tempat yang lain lagi kita akan jumpa baca zu. Jadi tak boleh baca ikut suka kita lah. Dia terikat dengan nahu. Baik. Yang keempat, hadzal qamisu dzu kummin qasir. Okey. Wa dzaka dzu kummin tawil. Hadzal qamisu, baju ini. Jadi kalau kita berhenti hadzal qamisu, dia bukan ayat. Okey, sebab al-qamis dia ada alif lam. Jadi nak berhenti mesti nakirah. Hadza qamisun. Boleh nuktah. Jadi al-qamis ada alif lam, dia bukan khabar. Hadzal qamisu, maksudnya baju ini, dzu. Jadi hadza patah yang pertama ini di-i'rab sebagai mubtada. Okey. Manakala yang kedua al-qamisu di-i'rab sebagai badal, dzu di-i'rab sebagai khabar. Ini khabar. Okey. Yang depan ni ialah mubtada. Yang kedua ni badal. Jadi badal dia akan ikut hukum mubtada lah. Mubtada hukumnya marfu', biasa bagi depan huruf akhirnya. Ini badal marfu' kena bagi depan. Okey, khabar hukumnya marfu' dzu. Dzu maksudnya mempunyai. Kummin. Jadi kummin qasir. Okey. Makna apa? Mempunyai lengan pendek. Kummin qasir. Kita ada baju kemeja kan, ada long sleeve, short sleeve. Itu maksudnya. Okey, wadaka yang tu, okey, zaka juga tuan-tuan, dia tergolong dalam ismu isyarah. Ismu isyarah ni yang kita biasa belajar dulu, hadza, hadhihi, kemudian zalika, tilka. Okey. Jadi zaka pun ada juga. Jadi ada pandangan mengatakan kalau kita guna yang jauh, zalika, tilka. Kalau jaraknya taklah jauh sangat, kita guna zaka. Baik. Jadi dzu ialah dzu selepas al-qamis ialah khabar kepada hadza, merangkap mudhaf, kummin mudhafun ilaih. Okey, merangkap mausuf, dan qasirin ialah sifat kepada kummin. Manakala yang belakang wadzaka tu ayat baru. Okey, zaka tu ayat baru. Jadi zaka, za alif tu dia tak sama dengan za, dzu, zazi yang kita bincang tadi. Zaka memang satu patah perkataan. Zaka tu yang tu menjadi mubtada yang baru untuk ayat yang kedua. Dzu ialah khabar kepada zaka. Kummin itu mudhafun ilaih. Kummin juga merangkap mausuf. Tawilin ialah sifat kepada kummin. Okey. Khamsah yang kelima tuan-tuan. Tayyib. Al-masjidu alladhi fi hayyina dhu manaratin wahidah. Okay. Al-masjidu maksudnya masjid. Alladhi yang fi di hayyina, hayyi ni jadi mudah lah ya, kampung. Jadi mudah kampung. Zaman dulu diterjemah sebagai desa. Saya tengok kadang-kadang
Perkataan hayy ini telah pun digunakan secara meluas. Tak, kampung pun dah moden jadi taman. Dah. Fi hayyina, di taman kita ni. Pun boleh, tidak ada masalah. Al-masjidul ladzi fi hayyina dhu manarah. Manarah wahidah. Baik. Jadi mana mubtada? Isim yang pertama dalam ayat dia mesti mubtada. Baik, sebenarnya tuan-tuan ayat ini panjang. Nah, jadi ayat ni nak bagi tahu kepada kita ni apa? Nak cerita tentang masjid ni apa tentang masjid? Masjid tu mempunyai menara, mempunyai satu menara. Okey? Jadi kalau kita nak buat ayat ringkas, al-masjidu dzu manaratin. Tuan-tuan berhenti kat sini pun dah okey dah ayat. Okey. Nak memberi penegasan lagi, memang satu je menara dia ada. Sambung sampai dekat wahidah. Okey. Jadi kalau nak sedap sikit, al-masjidu dzu manaratin wahidatin. Jadi mana mubtada? Al-masjidu. Mana khabar? Dzu ni khabar. Okey. Merangkap mudhaf, manaratin mudhafun ilaih. Merangkap mausuf, wahidatin sifat. Jadi dzu ni tuan-tuan, sepatah ni dzu ni. Ya, khabar. Khabar ni jauh. Al-masjid mubtada. Baik, jadi sebenarnya tuan-tuan, kita akan belajar akan datang secara lebih detail lagi ayat gabungan. Kita menggabungkan dua ayat yang pendek menjadi panjang. Mungkin cara gandingan itu menggunakan alladhi. Alladhi ni apanya? Isim mausul. Kata nama yang bertugas untuk menyambung dua ayat pendek. Jadi insya-Allah ke depan kita ulang kaji lagi lah berkaitan dengan alladhi. Baik. Jadi untuk kelas kita malam ni, saya nak berhenti di sini saja sebab saya nak jumpa orang. Ada orang nak buku saya. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. InsyaAllah pada minggu depan. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum.